Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang hormati al-fadhil Tuan Imam Besar, semua para imam, pegawai-pegawai dakwah di Masjid Negara, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 11 hari bulan 11 23 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1445, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Nama kitab kita ni Anak Kunci Syurga. Tuan-tuan boleh guna ya, yang mana-mana pun. Cuma untuk selaras kita baca yang sama, naskah ataupun versi yang disyarahkan oleh Abu Anas. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tajuk yang kita akan bincang pada hari ini sepatutnya kalau ikut tertib daripada siri yang lepas, bab 9 kan. Oleh kerana bab 9 ni kita dah baca sambut Ramadan dulu, ingat tak? Jadi kita tak ulang balik lah. Kita akan terus pergi ke bab 10. Yang ni sudah ada dalam rakaman kita sebelum Ramadan dulu. Sempena dengan kedatangan Ramadan, ana ambil tajuk ni selalu, supaya kata orang bercakap kena pada tajuk, kena pada masa dia, supaya orang panggil di alam realiti. Cuma yang ni muka surat 280 bab yang ke-10, bab yang ke-10, muka surat 280, tajuk dia fidyah puasa. Fidyah puasa. Apa makna fidyah? Kita pergi definisi dulu. Apakah maksud fidyah? Tuan-tuan kena tanda lah maksud dia tu. Fidyah iaitulah bayaran ganti, bayaran ganti kepada puasa yang ditinggalkan dengan sebab keuzuran. Orang ni uzur, maka dalam syariat boleh digantikan. Jadi kita kata alhamdulillah. Kalau tidak, sukar bagi kita. Uzur ke tak uzur, tua ke muda, tak larat pun kena puasa juga. Maka jawabnya bulan Ramadan lah bulan menerima kematian yang ramai. Belum Ramadan tu kena gali kubur siap-siap dah, sebab orang mati ramai lah gitu. Jadi alhamdulillah, itu dia panggil ad-dinu yusrun wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala sebut, aku tak jadikan agama ini susah. Tak ada susah. Tak mampu, diringankan. Ada yang diringankan, ada yang ditangguhkan. Contoh kalau solat, tak ada tangguh, tapi diringankan. Daripada 4 jadi 2. Semayang, solat sambil berdiri, boleh duduk. Tapi Ramadan, dia tak ada tangguh, dia tak ada separuh. Dah, oleh kerana awak tak larat puasa je separuh hari, bolehkah? Tak ada separuh hari, maka ditangguhkan. Mana boleh tangguh pada hari lain, fa'iddatun, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kamu puasalah pada hari yang lain. Puasa pada hari lain. Jadi hari lain tu bila lepas Ramadan, kita cari masa yang dah sihat, kita boleh berpuasa pada saat itu. Kita kata alhamdulillah. Masuk pada kitab kita.
Sesiapa yang terlepas puasa yang wajib kerana uzur, walaupun ia adalah puasa nazar, jadi wajib itu dengan dua sebab. Satu, wajib kerana fardu yang Allah Ta'ala dah letakkan, iaitulah kutiba alaikumusiyam, Allah wajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Ataupun wajib kerana kita memperwajibkan. Wajib kerana apa? Kerana kita perwajib. Benda tak wajib, tapi awak wajibkan dia. Macam mana cara kita nak wajibkan benda tak wajib? Bernazar. Contohnya kita kata, saya ni kalau dapat projek sekian-sekian, wajib ke atas aku puasa 3 hari. Maka jadi wajiblah dia. Jadi kerana itulah nazar ini tidak digalakkan, kerana kita memperwajibkan perkara yang tak wajib. Menyusah ke tidak? Susah benar. Benda tak wajib tapi kita memperwajibkan, jadi kita menyusahkan diri kita sendiri. Jangan susahkan. Ataupun dalam bahasa lain Nabi kata, nazar ini kita boleh makan makanan orang bakhil, sebab dia nak buat kenduri tapi dia bersyarat dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak sembelih lembu seekor, tapi kau beri pada aku anak saya dapat 10A. Itu dia panggil bersyarat dengan Tuhan. Jadi kita tak syarat lah, kita letak ya, kita doa minta Allah Ta'ala beri kepada kita selamat. InsyaAllah bila kita dapat apa yang kita nak, kita buat kenduri kesyukuran. Kalau mampu, tak payah buat. Tapi dengan nazar bermakna tuan ataupun puan telah memperwajibkan perkara yang Allah Ta'ala tak wajib. Jadi kita sendiri yang cari pasal, tapi kena tunai, jangan tak tunai. Baik. Ataupun puasa kafarah, lalu meninggal dunia sebelum sempat mengqadakannya. Jadi orang ni patutnya dia qadakan, dia terlepas, dia qada, tapi tak qada juga. Lalu meninggal dunia sebelum sempat mengqadakannya. Tengok, dia ada dua kategori. Kategori yang pertama, dia selesai, dia sakit, dia sihat, maka dia wajib qada. Ataupun dia sakit berterusan sampai ke mati, maka tidak wajib bagi keluarganya membayar fidyah ataupun menggantikan puasa bagi pihaknya. Ini kita akan bahaskan sedikit di sini supaya para jemaah boleh memahami situasi siapakah yang kena qada puasa, yang kena bayar fidyah, yang gugur daripada dia. Jelas tak jelas itu? Dan juga tidak berdosa sekiranya seorang itu tidak mampu menggantikan puasa disebabkan keuzuran. Ini kita kata alhamdulillah, orang ni sakit daripada Ramadan baru ni, berterusan sakit dia sampai dia mati. Maka dia tak ada lagi qada. Sebab apa? Dia tak sempat pun nak qada, sakit berterusan. Dan fidyah pun tak payah-payah. Sebab dia tak ada masa, yang wajib dia tu tak ada masa. Berbeza orang yang dah sihat, dia dah sihat dah, dia mengembara ke sana sini dah. Orang panggil berjalan dah, pergi berderak dah dianya. Lepas tu mati tak sempat bayar, tak sempat qada, itu kena bayar. Ini kita kena ambil perhatian lah. Sebab anda tengok sebahagian daripada pendakwah ni, bila keluarga si mati mari tanya, dia suruh bayar belaka, sedangkan ada benda yang tak payah bayar. Bila kita tidak kategori yang tak perlu bayar, kalau kita paksa suruh bayar, bermakna kita telah mengambil hak orang tanpa hak. Ambil hak orang tanpa hak, itu berbahaya. Makan beras orang, dia sedekah sebab awak yang kira suruh bayar. Kita ikut ustaz je, kalau tidak kita tepung kita pun tak bayar juga. Jangan. Jika meninggal dunia dan tidak sempat mengqada puasanya, jadi dia dah tinggal dan dia dah sihat, dia dah boleh dah qada, tapi dia tak qada, kemudian dia meninggal dunia, ini kategori yang dia boleh qada, dan tidak sempat mengqadakan puasanya, maka dikeluarkan daripada harta pusakanya bagi setiap hari-hari yang ditinggalkan puasa itu secupak daripada makanan. Jadi bila dia tak sempat nak qada, jadi kita ganti puasa tadi dengan apa? Dengan secupak makanan. Jadi setiap hari secupak.
Tahu ke secupok ni banyak mana? Tahu secupok? Orang sekarang mana tahu cupok? Cupok gantang mana tahu? Ana duk ingat ke masyarakat Melayu ni bila sebut cupok tu biasalah dia tahu. Waktu ana masuk dalam TV 9, tanyalah ustaz. Ramai orang tanya. Dia telefon balik, ustaz, anak saya tak faham-faham dia apa dia cupok-cupok ni. Kita baru kita perasan rupanya masyarakat kita ni tak guna lagi cupok. Dia guna kilo, dia guna gram. Jadi cupok dia punya kadar ada dua kiraan. Ada kata 600 gram, ada yang letak 700 gram. 700 gram secupok. Dia biasanya satu gantang 4 cupok. Segantang 4 cupok. Manakala 4 cupok 4 kali 7 jadi apa? 2,800 gram. Mana tak sampai 3 kilogram kita punya segantang. Jadi kalau itu segantang macam apa ni, zakat fitrah segantang dia panggil sa'. Yang ni mud satu cupok hanya 1/4 daripada zakat fitrah. Pandai dah kira secupok berapa gram? Kita letak 700 lah lebih. Tapi kalau kira banyak, ambil yang paling minima 600 tu. Sebab dia beza ni kerana sukatan jadi berapa. Cupok tahu dah. Kalau kita pergi Madinah sekarang, di Muzium Madinah ada jual cupok yang dia panggil mud nabawi. Al-mud an-nabawi makna cupok ataupun sa' nabawi, gantang yang diukur dengan ukuran bekas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia convert balik dengan ukuran sekarang berapa kilo jadi. Jadi itu pergi belilah, saya beli. Ada kat rumah tu. Dia panggil sa' nabawi yang dikeluarkan sanak dia oleh imam Masjid Nabi. Ada. Dia orang buat supaya orang-orang yang belajar ni, ustaz-ustaz kita ni bila mengajar bab cupok, gantang, bab zakat, bab fitrah, kita boleh tunjuk dia punya sukatan. Menarik juga tu. Jadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni, man mata wa alihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskina. Sesiapa yang meninggal dunia dan di atasnya puasa Ramadan, maknanya dia tertinggal puasa Ramadan, maka hendaklah memberi makan daripadanya oleh warisnya bagi setiap hari yang ditinggalkan kepada seorang miskin. Maknanya seorang miskin sekali makan cupok, dia panggil mud. Cuma hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan mengatakan hadis ini mauquf. Tengok ni dalam kurungan tu, mauquf atas Ibnu Umar. Maknanya bukan daripada Nabi, tapi dia daripada fatwa sahabat. Maknanya isu bayar fidyah ni mari daripada fatwa sahabat bagi orang yang keuzuran ni. Jadi kita letaklah. Dia bila kita belajar hadis, dia ada istilah dia. Satu dia panggil, kalau kata hadis marfu', mana hadis yang diangkat ke Nabi. Baru kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata hadis mauquf, makna hadis ini tak sampai ke Nabi, dia berhenti setakat sahabat saja. Qala Abu Bakar, macam hadis ni qala Ibnu Umar, itu dia panggil mauquf. Boleh faham istilah tu, kena tulislah istilah marfu'. Kalau kata hadis ni marfu', maknanya diangkat ke Nabi. Kalau dia kata mauquf, maknanya dia berhenti setakat sahabat, tak naik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata sahabat atau fatwa sahabat. Al-Imamul Mawardi Abu Habib, seorang ulama mazhab Syafi'i, Imam Mawardi rahimahullah taala menukilkan daripada ijma' sahabat. Ijma' ni maknanya sepakat para sahabat yang mengeluar fatwa, tak ada bantahan. Jadi dia panggil ijma'. Kalau dia keluar fatwa kemudian ada orang lain canggah, kita tengok mana ramai kita kata majoriti, yang tak ramai minoriti. Tapi kalau ada yang keluar pandangan tak ada siapa bantah, maka dia kira ijma',
pada saat itu. Kata Mawardi daripada sahabat, adapun berpuasa bagi pihaknya oleh ahli keluarga, walaupun keluarga yang tidak mengambil harta pusaka, ataupun berpuasa oleh ajnabi. Ajnabi ni maknanya orang asing, bukan keluarga. Itu mana ajnabi, orang asing, bukan anak beranak, tapi dia nak tolong disebabkan wasiat ataupun kerana izin daripada keluarga dengan upah ataupun dengan tidak, maka dibolehkan. Contohnya orang ni mati dia tinggal puasa, ada meninggal puasa, maka sama anhu waliyuhu, wali dia, anak beranak dia kena puasa ganti daripada dia. Bagilah mak kita tinggal sebulan, anak dia ada berapa? 10 orang, bagi 3 orang seorang, 3 hari seorang. Ataupun tak ada anak tapi dia ada kawan-kawan nak tolong, tapi kawan-kawan nak tolong dengan keizinan daripada, tengok, izin daripada keluarga, sama ada dengan upah ataupun dengan free, itu dibolehkan. Jadi tak boleh pandai-pandai kita, kena minta izin dengan keluarga dia, dengan wali dia. Ini kerana keadaan ini dikiaskan dengan haji, dan berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, siapa dia mati dia tinggal puasa, maka wali dia kena puasa bagi pihak dia, wali dia kena puasa bagi pihak dia. Jadi dalam kitab fiqh Syafi'i, tengok nota di bawah, nota nombor 1 tu, amma man mata qabla tamakkunihi min qada'is saum. Oh, maaf, ana letak teks Arab ni untuk ustaz-ustaz baca, sebabnya dia terjemahan dia Syekh terjemah dah tadi. Baik saya terjemah semula, takut dia kata dah nak baca habislah. Siapa dia mati qabla tamakkunihi min qada'is saum, sebelum dia sempat qada, maknanya dia tak ada masa nak qada. Sakit dia berterusan, dia sakit bulan Ramadan berterusan sampai 5-6 bulan, dia pun mati, rahimahullah. Ka'an mata aqiba Ramadan, contohnya orang ni mati setelah puasa Ramadan, setelah bulan Ramadan berlalu. Amistamarra bihil uzr ila mautihi, ataupun keuzurannya berterusan sampai dia mati, tak sembuh-sembuh penyakit, apa jadi? Fala fidyata alaih, maka tak ada fidyah lagi, ganti pun tak perlu, fidyah pun tak payah bayar. Ini hati-hati di sinilah yang kita banyak salah faham ni. In fatahu as-saum bi uzrin, nah, jadi kalau dia apa ni, dia tinggal puasa kerana keuzuran tadi, tak boleh nak ganti, maka tak ada apa-apa, la fidyata wala qada. Wa illa fakaman mata ba'da tamakkunihi minhu, mana kalau dia tinggal puasa tidak uzur, maka dia kena ganti juga puasa, sebab dia tinggal pun salah dah. Jadi di sini kita boleh faham. Jadi para jemaah, anak-anak wali-wali kepada si mati, sebelum pergi nak bayar fidyah tu, tengok kategori kematian keluarga tu dulu. Kalau dia mati tak sempat, tak payah bayar. Kalau sempat baru kita bayar. Kalau ada setengah kecuaian para pendakwah ni, dia suruh bayar semua, kita kata naya lagi tu, kita makan hak orang tanpa hak. Kena hati-hatilah. Baik, berdasarkan hadis daripada Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin qalat lahu, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang perempuan yang bertanya. Ada seorang perempuan mari tanya, dia kata, inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nazrin, mak saya dah meninggal tapi dia tak sempat melakukan puasa nazar. Maknanya makcik ni rahimahullah, dia berpuasa nazar, kemudian tak sempat nak tunaikan puasa, dia mati. Apa jadi? Afa asumu anha, anak ditanya, saya kena ganti ke puasa dia? Qala sumi an ummiki, maka Nabi SAW bagi tahu, naklah kamu puasa ganti daripada makmu. Dia kena ganti. Baik, itu dia panggil mana bila orang ni bernazar,
kalau tak sempat dia puasa, kena ganti puasa. Dan wajib membayar secupak bagi setiap hari. Jadi kalau anak kata tak larat nak puasa, puasa kita sendiri pun ada tertinggal juga ni. Nah, kena anak perempuan pula uzur syar'i dia berlaku, dia pun tak mampu nak puasa, maka dia kata saya pun tak larat nak ganti orang mak ni, tapi boleh tak? Maka dia boleh bayar setiap hari secupak setiap hari, dan tidak perlu mengqadakan ke atas mereka yang meninggalkan puasa disebabkan uzur yang tiada harapan untuk sembuh. Jadi ini kategori yang lain pula ni. Tulis tepi kitab, ini kategori orang tua yang tak larat nak puasa. Yang tadi orang sakit, dia muda tapi sakit, lain, tapi sampai mati. Kategori yang ketiga ni iaitulah kategori orang tua tak larat nak puasa. Ada kan orang tua dah umur dah 80 tahun, 90 tahun, dia tak boleh puasa. Mungkin dia boleh puasa sampai jam 10 pagi, atau dia boleh puasa sampai zuhur je, lepas tu dia boleh kena buka. Maka orang ni dia tak perlu puasa, dan dia boleh bayar fidyah sehari secupak. Siapa yang boleh menentukan? Siapa yang boleh menentukan dia ni gugur puasa tak gugur puasa? Kita kata dia sendirilah boleh menentukan. Dia kena jujurlah dia dengan Allah. Kalau kita, saya ni, ayah ni tak larat lah nak puasa ni, macam mana nak buat ni? Kita kata ayah kena berlaku jujur, jangan mengaku tak larat sedangkan boleh je dia puasa. Jadi itu balik pada dia. Ataupun doktor yang mengesahkan bahawa orang tua ni nyanyuk dah, mungkin dia puasa sekejap, lepas tu dia kata dia dah maghrib, padahalnya baru azan zuhur, dia kira maghrib dia makan. Jadi kita kata gugurlah bagi orang ni. Seperti penyakit tua, ini berdasarkan kepada penjelasan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib atas mereka yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitulah memberi makan orang miskin. Beri makan orang miskin. Jadi orang tua ni tak payah puasa, dan cukup dengan dia bayar sehari secupak, sehari secupak, sehari secupak. Ini kalau ada orang tua yang tak larat macam ni lah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Sayyidah Aisyah membaca ayat ini dengan bacaan berikut, wa 'alal ladzina yutawwaqunahu. Ini bacaan yang kedua dalam qiraat. Wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, dan mereka yang dipertanggungjawabkan untuk berpuasa tetapi mereka tidak mampu berpuasa, maka dia boleh bayar fidyah. Boleh bayar fidyah. Ini satu kes. Timbul lagi isu orang tua yang tak larat, tapi dia sihat, cuma dia tak larat dah, dia agak panggil tak ada tenaga dah, maka dia bayar secupak. Ada pun orang nyanyuk, sebab orang nyanyuk ni bagi taklif dia panggil tanggungjawab syarak ke atas dia sudah gugur, sebab dia tak tahu apa. Solat macam tu juga, dia solat entah pukul berapa, sekejap-kejap bunyi dia duduk takbir Allahu Akbar, kata mak semaya apa tu, dia kata semaya Isya pada pagi. Jadi orang ni orang nyanyuk, tapi alhamdulillah lah dia nyanyuk dengan solat. Yang kita tak tahannya nyanyuk duk mengatur orang, itu berat. Betul ni, saya jumpa satu kes, kita pergi nak ziarah rumah kawan, sampai kat rumah, cucu dia bagi taklimat di tangga masjid, tangga rumah. Dia kata, Ustaz, kalau naik rumah saya ni buat tuli je telinga, jangan kata apa-apa, buat tuli. Kata, ingat ke nak dengar nak pasal lagu kuat-kuat? Naik kita tak sempat duduk lagi, bunyi suara orang tua dalam bilik tu, menatai mana mari tu kata. Kata kalau tak lima awal lari aku, apa tetamu mari rumah pagi menatai mana tu, maknanya binatang mana tu naik tu. Lagi tak lagi kita kalau tak tahu kes. Apa tu rumah lagu ni? Jadi cucu dia senyum, dia tu jelah tu. Yang kita tak lima awal tadi, inilah punca dia nya. Jadi dia punca dia dia punya bahasa dah. Dia kata zaman muda dia suka duduk mengatur orang, suka duduk
bahasa-bahasa laser ya. Jadi akhir kali tua macam tu juga. Jadi kita supaya kita beringatlah, supaya tua kita tidak duduk keluar perkata tak baik, waktu muda pun keluar perkata baik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, asyik duduk solat je. Kita kata dia nyanyuk dengan solat, mudah-mudahan dia mati pun dengan husnul khatimah. Sama juga dengan isu orang ni, budak-budak Down syndrome yang akal dia tak kemah lah. Nah, kadang-kadang kita suruh dia puasa sekejap, lepas tu pukul 10 dia mengamuk nak makan, bagi je nak makan. Sebab dia tak ada taklif. Baik, kita berpindah pada isu baru pula. Dia tak ada tajuk ni, topik ni kena tulis sendiri. Tajuk dia nya hukum orang yang melambatkan qada puasa. Dia sihat walafiat, macam wanita lah senang. Muslimat ni dia wajib tinggal puasa kerana uzur 10 hari haid, tapi dia tak qada sampai tahun depan, sampai Ramadan yang berikutnya dia belum qada lagi. Apa hukum? Tengok, wajib qada puasa dan membayar fidyah secupak makanan bagi mereka yang melambatkan qada sehari daripada puasa Ramadan dan tidak mampu menggantikan puasa sehingga masuk Ramadan yang lain. Jadi bukan kerana uzur, kerana cuai. Berlaku ke tak berlaku benda ni? Ramai juga ni hak tangguh ni. Allah Ustaz, tak sempat lah mesyuarat sana mesyuarat sini, travel sana travel sini, tengok Ramadan masuk, qada yang tahun lepas belum lagi, qada dah separuh, tinggal separuh lagi. Maka di sini para ulama Syafi'i, ulama mazhab kita ni kata dia kena puasa dan dia kena bayar secupak denda takhir, denda lewat. Cuma ambil di mana sandaran kita kepada fidyah bagi orang yang menangguhkan puasa. Ambil mana dia punya sandaran? Ini penting. Ini kerana tulis dalil dia, sandaran kepada fatwa fidyah bagi orang yang lambat ni, 6 orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum berfatwa tentang perkara ini. Berasal kepada 6 orang fatwa sahabat yang mengatakan sedemikian. Semua mereka bersepakat dan tiada yang membantah, maka ia dipanggil ijma' sukuti. Manja pula sini ni, ijma' sukuti. Tengok nota di bawah. Nota dia di muka surat 286 287 tu dia panggil ijma' sukuti. Apa dia ijma' sukuti? Tengok nota yang saya tambah. Ijma' sukuti ni telah sebahagian imam mujtahid mengeluarkan pandangan, para mujtahid yang lain berdiam diri, tidak berterus terang menyokong atau membantah fahaman tersebut, tetapi diamnya itu bukan kerana takut, segan atau malu, maka dia jadi ijma' sukuti. Maknanya setuju dengan cara diam, maknanya diam tanda setuju. Itu maksud dia ijma' sukuti. Maknanya dalam isu ni 6 orang sahabat berfatwa, mana-mana orang yang ada qada Ramadan tahun lepas tapi dia tak qada sehingga masuk Ramadan yang berikut, maka dia kena qada dan dia kena bayar secupak makanan, beras ke gandum ke. Itu dia panggil fatwa 6 orang sahabat. Kemudian sahabat lain yang ada tidak membantah, maka dia panggil ijma' sukuti. Baiklah, ana terpaksa kena baca nota di muka surat 286 tu yang panjang tu. Untuk tengok nota dia tu daripada Al-Majmu' Imam Nawawi rahimahullah taala, sebuah kitab yang besar. Tapi jangan takutlah, kitab besar pun kita baca bagi faham, lagi besar lagi bagus sebab dia berbahas panjang. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, kami telah menyebutkan bahawa mazhab kami, mazhab Syafi'i lah, mazhab kami tu mazhab Syafi'i, berpendapat seorang itu wajib melakukan ibadat puasa yang sedang berjalan, kemudian barulah dia menggantikan puasa yang ditinggalkan sebelum ini. Jadi oleh kerana terlewat ganti, siapa masuk Ramadan yang berikutnya, maka dia kena puasa Ramadan tahun tu dulu. Jangan kata niat qada dulu, Ramadan tahun ni delay ke lah,
kita kena langkau satu bulan. Sesal tu dulu. Kemudian baru dia menggantikan puasa yang ditinggalkannya sebelum ini. Diwajibkan baginya untuk membayar fidyah, denda, untuk setiap hari yang ditinggalkan itu, iaitu secupak makanan. Ini adalah pandangan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Atha bin Abi Rabah, Al-Qasim bin Muhammad, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Imam Malik, As-Thawri, Imam Ahmad dan Ishaq. Itu dia panggil pandangan mazhab kita ni bertepatan dengan pandangan orang lain juga yang mengatakan demikian. Namun begitu As-Thawri, Sufyanus Thawri mengatakan bahawa fidyah perlu dibayar sebanyak 2 cupak. Kalau kita nak ambil hak duit banyak, bayar 2 cupak, lagi bagus. Al-Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, Abu Hanifah al-Muzani dan Daud az-Zahiri mengatakan puasa yang ditinggalkan itu perlu diganti dan tak perlu bayar fidyah. Sebab apa? Sebab dia kata tak ada dari Nabi SAW fidyah. Yang adanya 6 orang fatwa daripada sahabat. Tapi gagahlah 6 orang fatwa ni, bukannya main-main. Walau bagaimanapun, jikalau dia sentiasa dalam keadaan musafir dan sakit atau sebab-sebab atau keuzuran yang seumpama dengannya sehingga masuknya Ramadan yang kedua, maka pendapat kami adalah dia perlu berpuasa pada Ramadan yang sedang berjalan, kemudian barulah dia menggantikan puasa yang dahulu, dan dia tidak perlu bayar fidyah kerana dia dimaafkan. Manakala orang ni uzur, kemudian dia boleh ganti puasa pada masa lain, maka tak perlu bayar fidyah, hanya ganti puasa saja. Itu pandangan mazhab Syafi'i ini. Pendapat ini dinyatakan oleh, tapi panjanglah dia sebut pandangan orang lain juga. Maka di sinilah para jemaah sekalian, kita kena belajar tentang isu fidyah ni, fatwa sahabat, 6 orang sahabat. Satu lagi isu, saya rasa isu ni tidak disebut oleh Syekh dalam kitab dia ni. Dia tak sebut, jadi saya kena sebutlah supaya kita jelas. Bila kita belajar, biar kita tahu semua apa yang kita nak sebut. Adakah puasa, adakah fidyah ini berganda atau tidak? Biasanya kalau orang tinggal 5 hari, 5 tahun 5 tahun dulu dia tinggal puasa, kemudian dia qada sekarang, memanglah dia kena bayar, dia kena 1 hari 1 fidyah kan, 1 hari 1 qada 1 hari. Tapi fidyah dia tu yang fatwa sahabat tadi 1 hari secupak. Sekarang ni dia dah tinggal 5 tahun, berganda atau tidak? Berganda ataupun tidak? Maka dalam mazhab Syafi'i kata berganda. Mana kalau awak tinggal 5 tahun dulu, tahun ni baru nak bayar, kita kena bayar, kita kena qada, dan kita kena bayar 5 cupak sebab 5 tahun. Mana dalil? Fatwa sahabat tadi tak nyatakan, tidak menyatakan bahawa kita kena bayar fidyah mengikut bilangan tahun berganda. Tidak ada, cuma dia kata sekali. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia kata berganda sebab kecuaian kita setiap tahun naik. Sebab itu ada orang cuba tunjuk warak. Dia mari bila mak dia mati, dia mari nak bayar fidyah. Dia kata saya nak bayar semua hak mak saya dulu. Mak dia mati umur 70 tahun. Dia kata tolak sebelum balik umur 13 contohnya, maka dia nak bayar semua 50 tahun, 50 lebih. Kita kata ingatlah, 1 hari 1 cupak, maknanya 1 hari yang tahun pertama 50 cupak. Kira-kira 1 trailer beras tak cukup lagi. Lepas dia tanya tu, dia tak mari dah sebab banyak. Jadi dalam isu ni saya buka di sini untuk perbincangan supaya para jemaah boleh tahu. Dalam mazhab Syafi'i, di antara imam yang kita sebut tadi, Imam Al-Mawardi contohnya, dan mazhab Hambali, dia pegang dengan fatwa asal, dia kata tak ada gandaan, bayar secupak. 1 hari yang 50 tahun dulu pun secupak je bayar, sebab fatwa sahabat tak berulang. Jadi tapi dalam fiqh Syafi'i berulang. Jadi kita pulang baliklah kepada para jemaah, kita nak pakai yang mana. Kalau rasa duit kita banyak, beras kita banyak, bayar je lah. Sehari 5 tahun yang tak qada dulu 5 cupak. Tetapi
kalau kita pegang dengan pandangan yang kedua yang tadi dia kata tidak berganda, wallahu alam. Supaya saya buka di sini pandangan ni, sebab dunia kita sekarang, dunia dah terbuka, orang semua terbuka belaka. Dia tengok video lain, kenapa pula ustaz ni kata tak kena ganda? Rupanya kita tahu dah mazhab Hambali dan juga sebahagian ulama Syafi'i kata tak berganda. Wallahu alam. Nah, tu tanda lah situ. Baik, sekarang ni saya nak berpindah ke kategori yang seterusnya. Fidyah, tulis itu, fidyah langgar SOP puasa Ramadan. Langgar SOP. Kalau ada yang terlanggar, cek balik lah. Saya mau balik zaman-zaman muda dulu, kok ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, settlekan sebelum kita mati. Tulis tajuk dia melakukan jima' siang hari Ramadan. Itu tajuk sebenarnya. SOP tadi, bahasa lepas Covid ni dia bunyi SOP lah. Wajib qada serta membayar kafarah bagi lelaki saja. Orang perempuan tak kena sebab dia mangsa. Betul ke perempuan itu mangsa? Sebab ke dia yang sporting. Dia kata ustaznya kata kita dah muslimat mesti marah punya dia. Kalau tak ada dua tak jadi. Tapi dah dalam fiqh kata macam itulah. Dia kata wajib qada, tapi dua-dua tu kena bayar qada, cuma fidyah je. Yang fidyah tu kafarah bagi laki-laki. Qada dua-dua kena qada, suami isteri kena qada. Kafarah bagi laki-laki yang membatalkan puasanya disebabkan jima' pada siang hari Ramadan ketika mereka sedang berpuasa. Tulis itu, ketika mereka sedang berpuasa. Kalau dia tak puasa, contohnya orang ni musafir, dia musafir, travel, dan dibenarkan untuk tidak berpuasa. Orang musafir, wa man kana faman kana minkum maridan aw ala safarin, Allah kata siapa dia sakit atau dia bermusafir, dia tak puasa, maka kalau dia buat juga dia tidak kena kafarah, sebab waktu tu waktu dibenarkan untuk dia buka puasa. Baik, ini kerana dia berdosa kerana berpuasa. Dia berdosa kerana dia sedang berpuasa dan dia buat perkara yang berat ini. Manakah dalil kafarah jima' siang hari Ramadan ni? Iaitulah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita ni menarik. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Seorang laki-laki, sahabat pun tak sebut nama laki-laki ni, kita pun tak sedut carilah nama dia, mengaitkan dia kenapa. Boleh jadi nama tu ada, Abu Hurairah tak nak namakan dia. Kalau tidak, sepanjang sejarah orang akan ulang balik, dia ni lah, sahabat ni lah yang langgar SOP Ramadan ni. Jadi baik kita sembunyikanlah nama-nama orang, tapi penting kepada kisah. Dia mari halaktu wa ahlaktu, ya Rasulullah saya binasa ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka, apa binasa ni? Qala waqa'tu imraati fi Ramadan, saya dah melakukan persetubuhan dengan isteri saya pada siang hari Ramadan. Nabi marah tak marah? Nabi tak jekah tengok bahasa perangai apa punya orang ni, dah tahu dah puasa buat juga. Itu gaya Nabi SAW. Sebab apa? Tengok ni, nak habiskan cerita takut panjang, tapi saya ulas sambil bercerita deh. Sebab tajuk ni menarik. Di antara perkara yang kita tak boleh cerita kepada orang, dosa kita. Tulis itu, tulis dekat nota catatan. Di antara perkara yang kita dilarang daripada menceritakan dosa kita. Minggu lepas saya ada kuliah hadis 40 hadis larangan mencerah orang Islam. Salah satu hadisnya Nabi kata kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Umat aku dalam keadaan aman, tenang, kecuali orang yang menzahirkan dia punya maksiat. Sekarang ni sahabat ni, adakah dia zahirkan maksiat dia kepada Nabi? Ataupun dia datang bertanya? Itu berbeza. Sebab dia datang tanya hukum.
Kita sekarang bukan nak tanya hukum, kita nak bangga dengan dosa kita lepas lak. Jangan dicerita kepada orang. Dosa kita hanya kita cerita kepada Allah Azza wa Jalla untuk minta keampunan. Ana selalu ulang cerita ni untuk motivasi. Waktu pergi haji, ada je jemaah yang mari jumpa kita. Dia kata, Ustaz, sama seorang lah, kita duduk di kaunter bahagian bimbingan tu, dia mari. Dia kata, Ustaz, saya dulu jahiliyah. Jahiliyah punya power dia, jahiliyah. Kita pun celek mata tengok, saudara ni sempak ke dengan mendiang Abu Jahal ni? Kita kosek sikit. Dia kata, mana boleh Abu Jahal dulu. Dia kata, awak jahiliyah kan Abu Jahal yang jahiliyah. Jadi saya tahu dia nak buka rahsia dia, nak menyatakan dia dosa. Dia kata, si ayah akhi, tutuplah keaifan. Allah Ta'ala tutup, kenapa kita nak buka? Awak taubat, awak pergi dekat Kaabah, tawaf. Kalau kita boleh pergi dekat Multazam, kita bergantung itu, ya Rabbi, aku ni tetamu, dosa aku datang banyak berpikul-pikul. Kalau engkau tak ampunkan di sini. Jadi kita menangis dengan Allah Azza wa Jalla. Tak usah duduk tangis dengan kawan-kawan, tak perlu kita tangis di Facebook, dosa aku dulu gini-gini. Berbeza dengan sahabat ni, dia datang kerana tanya fatwa. Itu lain. Contohnya orang ni mari jumpa ustaz, jumpa mufti, jumpa qadi, jumpa pendakwah, yang dia dosa dia ni macam mana dia nak bertaubat. Itu boleh dicerita setakat tu je. Tapi kalau dia tahu dah dosa dia tu, dia buat benda yang tak terlibat dengan hak orang, cukuplah dengan istighfar dengan Tuhan, tak payahlah. Jadi kenapa kita mau? Itu pun kalau boleh, jangan tanya direct, saya dulu gini-gini lah. Mari tanya hukum. Apa hukum orang yang buat macam ni? Dia tak nisbahkan kepada dia. Contohnya, Ustaz, apa hukum orang ni, orang tu dia berzina contohnya, macam dia nak taubat? Jangan kata dia, orang tu tak tahu siapa. Itu lebih dia panggil uslub bertanya. Kita ni kadang-kadang nak tanya pun tak pandai ni, pergi tanya dia sendiri. Tu ustaz dia kata, berat juga dia ni. Jadi kita kena sembunyikan rahsia yang Allah sembunyikan rahsia kita. Jangan dibuka rahsia kita. Nabi marah, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Umat aku dalam keadaan baik, diampunkan dosa dia, ditutup rahsia dia, kecuali orang yang dedah rahsia dia sendiri. Itu berbahaya. Itu dipanggil istinbat daripada hadis ni. Ulama kata hadis ni tak masuk dalam dedah rahsia, sebab dia datang bertanya hukum. Dia bukan mari nak cari glamour ni, mari tanya hukum. Baik, Nabi tak marah. Dalam hadis ni Nabi tak marah, cuma Nabi beri hukum. Yang pertama, Nabi kata, hal tajidu ma ta'tiqu raqabah. Mu ada hamba nak merdeka hamba. Maknanya yang pertama sekali, kalau orang buat benda ni, dia kena merdeka seorang hamba. Banyak ribu juga harga hamba ni, bukannya murah. Zaman dulu lah, zaman ada hamba. Zaman kita tak ada hamba ni, delete lah ni, orang panggil skip lah ni. Nak pergi bayar, mana hamba tak ada. Dia kata, lah, aku nak merdeka hamba, tengkok aku ni yang aku ada. Raqabah maknanya tengkok ni ada, tengkok hamba tak ada. Miskin. Satu. Nabi tanya yang kedua, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Mampu ke tidak puasa 2 bulan berturut-turut? Mana kafarah, denda orang yang melakukan jima' pada siang hari Ramadan, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Berat tak berat? Kalau kata 2 bulan saja boleh tahan tak? 60 hari. Mutatabi'aini, berturut-turut. Contohnya dia puasa dah 58 hari, terlupa nak puasa esok yang ke-59. Mula balik satu semula. Berat tak berat? Dalam hadis ni tak sebut, tapi dalam hadis lain cerita, menarik juga cerita dia. Dia kata, ya Rasulullah, nak puasa 2 bulan berturut-turut, hak sebulan ni pun jadi kes ni dah. Sedap juga dia. Sahabat ni. Nabi kata, baik. Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Mu ada ke tidak makanan untuk 60 orang miskin? Pergi bayar, ambil 60 orang miskin, pergi sedekah, kafarah. Maknanya 3 kategori kafarah. Jima' di siang hari Ramadan, atiq raqabah, merdeka seorang hamba, puasa 2 bulan berturut-turut, atau beri makan 60 orang miskin.
Dia kata apa? Ya Rasulullah, nak bagi makan orang miskin, kami di rumah pun tak cukup makanan. Sedap sungguh orang. Dia biasanya orang macam ni biasa orang badui dia tak malu, dia direct ya cakap, ya Rasulullah nak pergi makan orang 60 kat rumah saya pun tak cukup makanan. Nabi ketawa tengok. Semua jas, dia pun duduk, tak nak buat apa dah. Semua bayaran, semua kafarah tak lepas. Adakah Nabi lepas dia? Nabi tak lepas, tak kata balik dah tak, semua benda tak boleh. Semua jalasa, dia duduk tunggulah apa yang keputusan Nabi nak bagi pada dia. Fa'utiyan Nabi sallallahu bi'araqin fihi tamrun. Takdir Allah Taala, sahabat mari junjung, mari buah tamar satu raga ni kira cukup lah 60 kilo tadi, 60 apa ni 60 orang miskin. Satu cupak tadi, satu cupak. Nabi pun kata, ambil tamar ni pergi bagi 60 orang miskin. Allah Ta'ala, dia jujur. Bila dia jujur, Allah selesaikan masalah dia. Masya Allah, tabarakallah. Dia jujur. Ada orang datang mari, dia kata ambil balik. Nak kata apa? Dia jawab balik. Dengar dia jawab, wallahi ya Rasulullah, ala afqara minna ya Rasulullah, saya nak bagi kepada orang, adakah lagi di Madinah ini, di antara dua tanah haram Madinah ini, orang yang lebih miskin daripada kami? Mana tak ada orang lebih miskin daripada aku di Madinah ni, saya orang paling miskin. Nabi kata apa? Allahu Akbar. Nabi kata, bawa baliklah, dimakan kepada keluargamu. Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabahu. Nabi kita ketawa sampai nampak gigi dia. Nabi tak ketawa berdekah-dekah, tak ada. Dia ketawa, Nabi suka nampak gigi dia. Qala izhab fa at'im ahlak, ambil balik raga ni, pergi makan anak beranakmu. Jadi boleh ke dia belaka. Jadi kita ada kemampuan ni jangan main, jangan duduk gurau-gurau. Tak ya, orang miskin ni boleh lepas, aku tak kata boleh lepas. Jangan. Semalam saya cerita dalam buku pagi Jumaat. Kita pagi Jumaat sekarang ni kita baca buku Islam adalah cara hidup, tentang Allahumma salli ala, tentang kemudahan dalam Islam. Di antaranya ahli fatwa jangan ambil yang berat kalau boleh pilih. Macam dalam ni boleh pilih lah, kalau tak mampu. Ada cerita seorang ulama Maliki, mazhab Maliki, dia raja di Morocco tu, melakukan jima siang hari Ramadan. Dia kata, raja ni kalau aku suruh dia merdeka hamba 100 hamba, dia boleh merdeka, dia kaya. Nak suruh bagi orang makan miskin, lagi boleh makan. Maka fatwa saya, tuanku mesti kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dia ambil yang keras punya. Jadi orang bagi tahu pada dia, tuan guru, tuan syekh, kenapa awak fatwa macam ni? Tuhan Nabi bagi pilih, kau tak bagi pilih. Dia kata dia raja, dia kaya, nak mereka hamba boleh, nak bagi makan orang boleh, satu negeri boleh makan. Jadi dia ni tak akan dengar kata tak padan dengan dia kecuali puasa berturut-turut. Kita kata itu fatwa dia silap, sebab dalam Islam benar, kenapa kita tak benar? Itu silap. Saya buat contoh satu lagi. Dia panggil Ustaz Kambing. Dengar ada cerita Ustaz Kambing? Kalau dengar ada malah cerita dah panjang ni. Nak dengar juga? Ustaz ni tak tahulah dia belajar sungguh ke, dia tak habis mengaji ke. Di Mekah ni cerita, semua orang mari tanya kesalahan, kambing belakang. Ustaz, saya tadi masa mandi tarik rambut, kambing seekor. Mari orang lain pula, saya lalu kat kedai minyak wangi, teh minyak wangi dalam ihram, kambing seekor. Semua kambing belakang. Akhir kali kita panggil dia Ustaz Kambing, sebab fatwa dia kambing belakang, tak ada orang lain. Sedangkan orang yang apa ni, kesalahan kecil, potong kuku, potong rambut, pakai minyak wangi, laki-laki salah pakai pakaian, Nabi kata mungkin papi dia tu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Tengok dalam bahasa Allah Taala guna aw, nusuk aw siyam, sadaqatun, bagi makan orang miskin. Orang miskin baru 60 rial. Aw siyam, puasa 3 hari. Kalau tak mau bayar, puasa 3 hari. Aw nusuk, atau seekor kambing. Jadi kenapa awak pergi ambil kambing semuanya, sedangkan Allah Ta'ala bagi aw, boleh pilih. Ini bahasa undang-undang, kata-kata aw maknanya boleh pilih. Tiba-tiba kita ambil keras. Jadi kita kata jangan berkeras. Baik, tajuk ni keluar tajuk. Tuan-tuan nak dengar panjang, tengok dalam kuliah kita pagi Jumaat. Satu lagi isu yang di kau tak payah cerita yang ni. Cerita kau tak payah? Nak juga kita cerita.
Ada sebahagian kitab dia tulis, dia kata kalaulah nak buat juga jimat siang hari Ramadan, jangan buka puasa dengan jimat, buka puasa dengan minum air. Minum air, makan roti dulu, lepas tu baru buat. Yang ni tak kena kafarah. Kita banyak istighfar, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang pandai macam ni sampai boleh minum air, boleh buat Indomie dulu, boleh buat mie Maggi dulu, rebus telur dulu, telur separuh masak dulu, lepas tu makan, lepas tu pergi jimat. Kalau kau boleh fikir sampai begini, kenapa kau tak fikir nak keluar pergi pasar pagi? Kita ni bahaya kan duduk kat rumah ni, baik aku keluar pergi tengok orang jual ubat kat pasar pagi, kan lebih selamat. Kenapa kita nak ajar benda-benda macam ni, mencari helah untuk menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itulah pendakwah hati-hati, benda-benda macam ni tak boleh dicerita kepada orang, nanti orang buat. Ada pun orang buat. Saya daripada budak lagi saya dengar ustaz kita di kampung macam tu, kalau siapa nak jimat juga pergi minum air dulu, makan roti, lepas tu buat, tak payah bayar kafar. Seolah-olah kita menggalakkan benda ni berlaku. Lah, ini helah nak menghalalkan benda. Jadi para ulama katakan mereka sebenarnya kesalahan ini dia panggil hadku hurmati Ramadan. Sebenarnya mereka telah mencabul kehormatan bulan Ramadan yang diharam oleh Allah Azza wa Jalla. Perbuatan itu kamu dia main-main, kamu masak Indomie, kamu dia pergi buat, kita kata ini satu jenayah yang besar juga di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia masalah hukum balik kepada fiqh, tapi dari sudut motivasi itulah ayat yang layak, yang sesuai dengan dia, insya-Allah.